Tiba-tiba bunyi macam ada orang tengah basuh lantai. Apa kepelik yang malam-malam buta basuh lantai? Sahlah, ini benda lain. Lama jugalah Kash dalam bilik air tu sebab nak pastikan betul ke apa yang dia dengar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Baiklah, dalam video kali ini saya akan kongsikan part ketiga kisah daripada arwah Kash. Malam ini saya akan kongsikan dua kisah daripada arwah. Bagi yang terlepas part kedua, boleh klik link dekat description box di bawah. Oh ya, siapa yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah juga. Bagi yang belum subscribe, sila subscribe sekarang dan tekan notification sekali sebagai tanda sokongan kepada saya. Okey, baiklah, tanpa membuang masa lagi. Sebelum tu, sebelum tu kita selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Okay, tanpa membuang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Okey, kali ni Kash ceritakan kisah zaman dia belajar dulu. Banyak kejadian masa dia belajar dulu. Masa tu Kash dapat tawaran belajar dekat Kedah. Lepas daftar tu, Kash cari bilik dia. Kash ni dapat blok C, tingkat atas sekali. Setiap blok ada 4 tingkat. Kash lalu dekat tangga ujung sekali sebab dia ada tiga tangga. Satu dekat dengan surau, satu dekat depan, satu lagi dia naik dekat, yang dia naik ni dekat jalan dikit belakang, dan satu lagi dekat tengah nak naik tangga sambil lusung beg tu. Kash terasa macam ada orang pegang kaki dia. Kash berhenti tengok, ada hantu budak tengah sengih sambil pegang kaki dia. Kash tarik balik kaki dia. Budak tu tak nak lepas. Lepas tu Walid dia panggil, "Angah, buat apa tu? Cepat naik." Kash pura-pura cakap dekat Walid dia yang tali kasut dia tercabut, nak betulkan. Tak nak nampak lah yang dia bercakap dengan hantu budak tu. Kash buat betulkan tali kasut sambil berkata, "Dik, jangan kacau abang nak angkat beg ni. Berat kau tu tak? Ke kau nak tolong angkatkan?" Sambil tu Kash jenggirkan mata nak bagi budak tu takut. Sekali dia jenggir balik mata dia ni, degil budak ni. Nasib baiklah ada 2 family lalu dekat tangga tu. Dapatlah Kash lepaskan diri. Masa tengah usaha naikkan beg tu, Kash pandang hantu budak tu balik. Ada duduk tersengih dekat tangga tu. Dalam hati, naya aku kali ni belum duduk lagi dah jadi macam ni. Malangnya bilik Kash hujung sekali, dekat dengan tangga tu pula. Bilik tu pula boleh muatkan 4 orang. Ada 2 katil dah berdeka. Masing-masing dah ambil tempat lah masing-masing. Jadi Kash yang terakhir ni redha je lah dapat tempat yang mana. Lepas tu sesi perkenalan dengan roommate dia. Seorang nama Zack, Mio dan Kamal. Kash duduk sekatil dengan Mio. Masa Kash bersalaman dengan Mio tu, dia terasa macam ada angin panas lalu dekat muka dia. Kash tak nak fikir bukan-bukan lah, jadi dia abaikan je. Mereka bertiga ni pun semua kelakar. Kash sampai tidur lewat malam tu sebab dengar mereka berborak macam member rapat dah berbelas tahun kenal. Mereka tengok jam, dah dekat pukul 12.30 malam. Jadi mereka semua cadang nak tidur. Sebelum tidur tu, Kash ni memang jenis suka pergi tandas dulu, melabur apa yang patut dan cuci muka apa semualah. Kash ajak kawan-kawan dia tapi mereka tak nak pergi. Jadi Kash pergilah sorang-sorang. Masa tu dah dekat pukul 1 pagi dah. Tandas terletak dekat tengah-tengah setiap tingkat. Kash buka pintu bilik. Elok je dia nampak masa dia buka pintu,
Elok je dia nampak kakak cantik duduk bertinggik dekat bangunan sebelah. Kash buat tak peduli je lah. Masa Kash tengah jalan nak ke tandas tu, Mio panggil cakap nak ikut sekali. Kash cakap okey je lah. Okey, kalau berteman soroklah sikit kan. Masa Kash tengah buang air besar, dia berborak-borak lah dengan si Mio ni. Lepas tu tiba-tiba ada orang ketuk pintu tandas dia. Kash cakap lah, ada orang ni. Weh Mio, kau tak bagi tahu ke ada orang dalam tandas ni? Lepas tu tandas kena ketuk lagi sambil cakap, weh, kau cakap dengan siapa ah? Orang ke hantu kau ni? Kash pun cuci apa yang patut, terus keluar tandas. Kash keluar tu ada 2 orang budak. Dia cari Mio. Tak ada pula. Kash bersuara, hantu apanya, aku orang lah. Habis tu kau cakap dengan siapa? Dengan member aku lah, siapa lagi? Mana entah dia pergi. Member apanya, kau masuk sorang-sorang je tadi. Kami berdua tengah cuci muka dengan kau sembang. Kau sembang dengan siapa? Tak ada siapa-siapa. Aku hafal skrip je tadi. Aku pulang dulu lah. Mereka pelik tengok Kash. Keluar je tandas, Kash pecut laju-laju. Lepas tu buka pintu bilik macam nak tercabut. Terkejut mereka semua. Yang buat Kash ni lagi terkejut, Mio elok je tengah baring nak tidur. Dalam hati, sah terkena aku malam ni. Setan punya setan, kau malukan aku. Mereka tanya kenapa macam kena kejar hantu je ni. Kash cuba tanya Mio untuk kepastian. Weh, laju kau jalan masuk bilik tadi. Mio tengok Kash dengan wajah yang pelik. Aik, kau kenapa? Aku duduk sini dari tadi lagi. Kau berlari sampai dalam bilik dengan bunyi kau pecut tadi. Kash gelak je lah, tapi dalam hati dia tengah sumpah seranah dia dah. Dalam pukul 3 pagi, Kash tersedar sebab dengar macam ada orang tutup pintu almari dengan kuat. Dalam gelap-gelap tu, Kash nampak sama-sama je susuk, macam susuk badan Mio. Sebab Mio ni seorang je yang pendek dalam bilik tu. Kash tegur lah, weh Mio, kau ke tu? Senyap je. Kash agak benda lain dah ni. Kemudian Kash tanya lagi dengan nada berbisik, kau siapa? Kenapa kau kacau aku? Jangan kacau tuan aku. Tuan kau siapa? Saka tu tunjuk Mio. Patutlah benda tu menyerupai Mio tadi. Aku tak ganggu kau, kau tu yang ganggu aku. Benda tu tegak je dekat situ, diam je. Tiba-tiba Mio sedar. Mio tanya Kash, kenapa kau tak tidur lagi? Pukul berapa dah ni? Dia jaga tadi pukul 3. Dah tidur balik. Aku nak solat kejap. Lah solat apanya? Kau bukan dah solat ke? Tahajud. Kash terus bangun, pergi tandas nak ambil wuduk. Masa pergi tandas tu, tak ada apa-apa yang jadilah. Masa tengah solat pun sama. Lepas solat tahajud, Kash baca Al-Quran sampai ke subuh. Tak adalah yang mengganggu. Dalam seminggu macam tu, benda tu tak kacau Kash. Dia ingatkan dah selamat dah. Tapi ada satu petang tu, lepas habis kelas, Kash terus balik bilik. Dia buka pintu, tengok-tengok Mio tengah sedap tidur. Kash kejut lah, dia nak tanya dah solat ke belum. Dia jawab dah. Kash pun dengan tak mandinya terus baring atas katil. Tak sedar dah terlelap sampai Mio kejutkan bangun. Masa tu dah nak masuk waktu maghrib. Mio siap dengan kain tuala apa semua nak pergi mandi. Mio tanyalah, nak ikut tak? Kash bagi syarat, suruh dia pergi dulu. Lepas Mio keluar tu, selang beberapa minit Kamal dengan Zack balik. Kash tanyalah mereka pergi mana. Mereka cakap baru balik makan. Lepas tu Kash cakap lah kenapa tak tunggu dia dengan Mio. Kamal dengan Zack pelik. Kamal tanya, Mio mana pula kau ni? Dia dah balik rumah dia lah. Dia habis kelas awal pukul 3 tadi. Aik, baru tadi aku cakap dengan dia. Kena aku hari ni. Kau jangan macam-macam weh. Meremang dah mulut roma aku ni. Itulah kau, tidur lagi lepas asar. Kejadian tu Kash abaikan sampailah si Mio balik kampus. Kash nak tanya Mio sendiri. Masa tu semua ada dalam bilik. Sebelum tanya tu, Kash bagi tahu tentang diri dia, yang dia boleh nampak makhluk tu. Semua terkejut. Zack dah agak dah yang Kash ni boleh nampak sebab dia pernah nampak Kash cakap sorang-sorang dekat tepi tangga. Banyak kali dah Zack nampak, tapi dia tak nak tegur. Mula-mula Zack ingat si Kash ni gila, tapi bila dah mati betul-betul, Zack tahu Kash ada kelebihan yang orang lain tak boleh nampak. Kash pun akui banyak kali dia pergi berbual dengan budak bawah tangga tu. Saya saja nak borak, tapi tak tahu pula yang si Zack ni nampak. Bila belum sempat Kash nak tanyalah si Mio yang bertanya dulu, mesti kau nampak saka aku kan? Ya, aku minta maaf lah tanya kau depan dorang ni. Tak apa, aku pun nak bagi tahu korang juga. Menurut cerita Mio, saka ni datang tanpa kerelaan dia. Arwah tok moyang dia punya. Dia pun tak sedar masa bila dia terima saka ni. Lepas habis cerita tu, Kash cadangkan suruh Mio pergi berubat sebab benda ni banyak buruk dari baiknya.
Banyak kali dah Saka tu kacau Kash, sebab Kash boleh nampak dia. Saka ni macam rasa tak selamat dengan Kash. Kemudian Kamal suruh Kash pagar bilik ni, tapi Kash cakap tak boleh. Pagarlah macam mana pun, kalau benda ni bertuan, dia senang masuk juga. Lagipun Kash takut Saka ni tak ngam dengan penghuni tetap dekat sini. Boleh mengamuk penghuni dekat sini. Kash boleh je kalau nak pagar, tapi tak bagi Saka tu keluar dari bilik. Tapi malam-malam takut Saka tu mengamuk. Tak pasal-pasal bersepah bilik ni. Lepas tu Mio cakap lah dia nak balik rumah minggu ni, nak cuba buang. Mereka bertiga hanya anggukkan kepala je. Malam tu mereka berborak-borak santai je. Saka si Mio tu tak mengamuk pula malam tu, walaupun dia dengar Kash bagi cadangan suruh Mio buang dia. Bila nak dekat exam tu, tiba-tiba je Saka si Mio ni buat hal. Masa tu mereka bertiga tengah study. Mio study dekat tingkat bawah dengan member jurusan sama dengan dia lah. Tiba-tiba je Mio masuk bilik sambil baling-baling barang-barang dalam bilik tu. Kash marah lah si Mio ni. Dia terus pandang Kash dengan mata merahnya, lepas tu menjerit. "Diamlah!" Z dengan Kamal datang dekat Kash. Kash dah agak dah, ini bukan Mio. Dia suruh Z call Ustaz. Mio nak mengganas nampaknya ni. Kash terus baca apa yang patut. Mio marah Kash dan baling botol kaca dekat Kash. Nasib baik sempat elak, bersepai botol tu dekat atas lantai. Kemudian Kash suruh Kamal pegang Mio. Masa ni dah ramai dah dekat depan muka pintu mereka. Kash suruh mereka tolong pegangkan sekali sambil tunggu Ustaz tu sampai. Mengamuk sakan si Mio ni. Nasib baik ada budak-budak tahfiz. Reda dah sikit keadaan. Ustaz sampai je terus dibuka silat. Kash terus berundur lah ke belakang. Sambil tu Kash telefon mak ayah si Mio ni. Nasib baik Ustaz ni pakar jugalah dalam bab-bab ni, dan akhirnya Saka si Mio ni dapat dijinakkan. Kash bagi tahu Ustaz yang Mio ni ada Saka. Tak lama kemudian mak dengan ayah Mio ni sampai. Family Mio minta izin nak bawa Mio balik untuk berubat. Tiba-tiba Mio bersuara, "Kash, kau ikut aku balik sekali ya." "Lah kenapa? Aku tak ada kena-mengena. Kau boleh nampak. Boleh tolong tengok kalau dia nak rasuk aku." Ayah Mio pun izinkan Kash ikut sekali. Jadi Kash ikutlah Mio balik ke rumah dia. Dalam perjalanan tu, mak ayah Mio ada beritahu yang seminggu dua ni mereka tengah cari orang yang boleh buang Saka. Mungkin disebabkan mereka dah jumpa orang tu, menyebabkan Saka tu mengamuk. Sampai dekat rumah Mio, Ustaz yang nak rawat Mio tu dah ada dekat rumah. Kash turun dari kereta terus pergi dekat Ustaz tu. Ustaz tu pandang Kash sambil senyum-senyum. Kash terlupa yang dia tinggalkan Mio dalam kereta. Dengan tiba-tiba si Mio ni panjat bumbung kereta. Dekat sini baru Kash tahu yang Saka Mio tu Saka harimau. Sebab secara halusnya Kash nampak harimau dalam badan Mio. Kash terus bersuara, "La haula wala quwata illa billah. Kau dah kenapa sampai panjat bumbung kereta tu? Kau roboh pula kereta tu. Kau tu harimau, bukan kucing. Yang lain boleh bantai gelak, sekali dengan Ustaz tu gelak." Kash sengih-sengih je. Kemudian Ustaz tepuk belakang Kash dan berkata, "Harimau ya? Tajam mata kamu." Saka Mio tu dah mula mencakar-cakar bumbung kereta. Ngilu bunyinya. Kash sampai tutup telinga. Kemudian Ustaz baca ayat-ayat sambil libas kain yang disangkut dekat bahu tu. Pap, pap, menjerit-jerit Saka tu. Tangan Mio dah darah-darah dah sebab cakar bumbung kereta. Tiba-tiba Mio melompat dari kereta dan berdiri betul-betul di depan Kash. Dia nak cakar muka Kash, tapi sempatlah si Kash ni elak. Terpaksalah Kash buka silat sebab nak pertahankan diri. Ustaz tu pun buka silat juga. Saka tu cakap dekat Kash, "Kau lah punjanya tuan aku nak buang aku. Aku benci kau." Suka hati kau cakap. Family dia ni dah lama nak buang kau, bukan sebab aku. Tengah-tengah pertahankan diri tu, boleh pula Kash terpereot sebab terpijak batu-bata dekat situ. Maka dapatlah satu cakaran harimau dekat muka dia. Pedih sangat rasanya. Cepat-cepat Ustaz tolak Mio. Saka Mio ni macam nak bunuh Kash. Ustaz tanya, "Okey ke?" Kash jawab, "Okey je, cuma salah sikit je." Masa ni lah Ustaz libas kain dia kena dekat Mio. Terus mengelupur kepanasan. Terguling-guling si Mio ni. Family Mio segera angkat Kash, bawa masuk ke tempat parking kereta. Mio dengan Ustaz terus bertarung. Bertarung silat dekat halaman rumah tu. Lama juga mereka bertarung nak keluarkan Saka tu daripada badan Mio. Saka tu semakin lemah dan akhirnya keluar dari badan Mio. Kemudian
Ustaz tu panggil family Mio. Yang lain tolong angkat Mio, bawa masuk ke dalam rumah. Lepas tu Ustaz tu rawat luka Kash. Dia suruh ayah Mio cari daun apa dah. Besar dia tapak tangan daun tu. Kemudian Ustaz ramas-ramas sampai hancur dengan air limau. Dan lepas tu dia tempekkan dekat muka Kash. Meraung lah Kash kena air limau tu. Lepas dia tempek tu, Ustaz tu belik-belik lah muka Kash. Lepas tu dia cakap, takkan ada parut ni, esok sembuh lah tu. Malam tu Kash dengan Ustaz bermalam dekat rumah Mio. Terdengarlah bunyi harimau mengaum dekat luar sambil cakar-cakar dinding. Nak masuk tak boleh, hanya mampu cakar-cakar je. Subuh pagi tu Kash lalu dekat bilik Mio nak pergi ambil wuduk. Kash tengok dekat cermin tingkap bilik Mio. Dia nampak harimau tu tengah tenung je Mio. Ustaz yang ikut Kash dari belakang pun bertanya, Saka tu ada situ ke? Ya, tak apa ke biar macam tu? Tak apa, dia tak boleh masuk. Dah, dia ambil wuduk. Pergi kejutkan Mio sekali. Kash masuk bilik Mio. Saka dia dekat tingkap tu buat muka marah. Kash jelil lidah dekat Saka tu, terus kejut Mio. Lepas solat semua, Ustaz buat persediaan nak buang Saka ni. Makan masa jugalah, sebab Saka ni dah lama. Memandangkan lama lagi, Kash minta izin balik sebab esok kelas nak mula. Mak dengan ayah Mio lah hantar si Kash ni balik kampus. Apa yang jadi lepas tu, Kash tak tahu. Seminggu jugalah si Mio ni cuti. Lepas minggu tu, masa Kash balik bilik lepas habis kelas, dia nampak Mio tercongok je depan pintu bilik mereka. Mio tegur lah Kash, Assalamualaikum, sihat ke? Waalaikumsalam, sihat. Kau dah okey ke? Dah okey, semua dah selesai, Alhamdulillah. Ni kenapa tak masuk ni? Macam mana aku nak masuk? Kunci bilik aku tak bawa. Tu yang aku tunggu kau tu. Dah buka pintu ni cepat. Lama aku tunggu kau. Malam tu Mio cerita apa yang jadi. Mio cakap Ustaz tu guna kelapa tua, lepas tu hanyutkan dekat sungai. Katanya Ustaz tu suruh Saka tu duduk dalam kelapa tu sampai tumbuh, baru boleh keluar. Kash pun tak pasti macam mana kaedahnya, tapi yang penting semuanya dah selesai. Cerita ke-11 ni masih lagi pasal Kash belajar. Semester kedua bermula dan Kash masih lagi tinggal dekat kediaman college. Kali ni Kash dapat blok B, blok yang selalu dia nampak kat ponti bertinggi atas bumbung blok tu. Dan masih lagi dapat roommate yang sama, iaitu Mio, Kamal dan Zack. Blok B Mereka tinggal dekat tingkat 2. Masa tu dalam tengah hari. Yang lain pergi kafe makan sambil date dengan awet masing-masing lah. Masa Kash naik tangga nak ke blok dia, tiba-tiba terasa seram pula. Blok pun sunyi lain macam hari tu. Tapi perasaan seram dia hilang bila Kash nampak ada makcik cleaner tengah bersihkan tandas. Dia tegur makcik tu, Assalamualaikum makcik. Makcik tu pusing hadap Kash. Tengok Kash pelik je. Kash tersengih je lah macam kurang busuk. Tiba-tiba dia dapat rasa yang makcik cleaner ni bukan manusia. Sebab semakin lama Kash pandang muka dia, semakin hilang berbola mata dia. Kemudian pap, ada orang sentuh bahu dia. Bila Kash toleh, rupa-rupanya si Ijam, kawan dia. Dari tadi Ijam panggil Kash, tapi dia buat tak tahu je. Ijam tanyalah, kau pandang apa? Ni aku tengok makcik cleaner tu. Kash pandang tandas, hilang dah. Ijam pun pandang tandas tu. Lepas tu pandang Kash balik. Makcik cleaner? Aku dari tadi duduk belakang kau, tak nampak sesiapa pun. Salah tengok kot. Tak apalah, abaikan. Aku masuk bilik dulu, penat. Kash masuk bilik, terus baring atas katil. Mandi tak, tukar baju lagi lah. Kash tak nak fikir pasal makcik cleaner tu. Yang dia tahu dia nak tidur. Tak tahu pukul berapa, Kash dengar bunyi orang ketuk pintu tu. Kash pergilah buka pintu. Dalam hati, dia orang ni tak bawa kunci ke apa? Kash dengan mamainya pun buka lah pintu. Dia tak tengok pun siapa yang ketuk dan masuk bilik tu. Sebab dalam fikiran dia, ingat salah seorang daripada 3 orang kawan dia tu lah. Lepas buka pintu tu, Kash terus baring balik. Kemudian dengar macam orang bercakap-cakap. Lepas tu nampak sama-sama Mio panjat katil dan Kash terus terlelap ke alam mimpi. Kash terjaga pun sebab Kamal kejutkan dia. Masa tu dah dekat pukul 6 petang. Kamal tanyalah Kash, kenapa tidur sambil buka pintu bilik luas dengan tak berbajunya? Kash cakap lah, dia buka pintu masa mereka balik tadilah. Zack tanya, masa bila mereka balik? Kash cakap dia nampak Mio naik katil tadi dan
dengar mereka bersembang. Sampai kesudah mereka tak ngaku yang mereka balik tadi. Tapi Kash yakin bukan makcik tu yang ketuk pintu, sebab makcik tu punya aura lain macam sikit. Beberapa hari lepas kejadian Kash jumpa makcik tu, dia datang ketuk pintu bilik Kash. Masa tu cuti panjang, Mio dengan Z balik kampung, Kamal keluar jalan-jalan. Kash masa tu sorang-sorang dalam bilik. Masa tengah layan movie dalam bilik tu, tiba-tiba pintu bilik diketuk. Kash ingatkan si Kamal sebab dia ada call tadi, cakap on the way nak balik bilik. Kash pun bangun terus buka pintu. Bila buka pintu tak ada orang. Dalam hati, hai, nak kenalah hantu pintu ni. Kash jenguk kepala nak intai. Tiba-tiba terkejut Kash, rupa-rupanya si Ijam. Kash ajak Ijam masuk bilik. Ijam suara, sorry lah, aku saja nak bergurau. Yelah, kau nak apa? Sebelum tu tutup pintu tu dulu. Aku bosan lah. Kau layan movie apa ni? Ni layan cerita 3am Thai punya. Mainlah join. Tiba-tiba ada orang ketuk pintu bilik. Sambil tengok pintu tu, Kash pandang Ijam. Ijam pandang Kash balik. Kash tanya, siapa tu? Kash pegang je tombol pintu tu, terasa aura negatif. Dia tak jadi nak pulas tombol. Kash tanya lagi, siapa ni? Benda tu jawab, ini makcik nak. Buka lah pintu ni. Makcik nak ambil baju kotor, nak basuh. Tak ada, aku baru je basuh. Dah pergi cari bilik lain. Senyap, tak ada jawapan. Lepas tu dengar bunyi macam orang tarik plastik. Kejap je bunyi tu, lepas tu hilang. Kash tengok Ijam. Ijam tengah baring sambil intai makcik tu ikut celah pintu kat bawah tu. Kash bersuara, weh, bangun-bangun. Kenapa dengan kau ni? Tak ada kaki weh makcik tu. Memang tak ada lah, sebab tu bukan manusia. Muka Ijam macam trauma sikit. Yelah, kena kacau tengah hari buta. Selang beberapa jam lepas tu, bunyi tombol pintu macam orang cuba nak buka. Sekali yang ketuk. Kash marah lah. Dah lah tu, jangan duk kacau kami lah. Nak kena bakar ke? Kacau apa je? Ni aku Kamal. Aku lupa bawa kunci, buka lah. Rupanya si Kamal. Si Ijam dah pucat lesi dah muka dia. Si Kamal tanya apa dia jadi. Kash ceritalah. Lepas tu si Ijam ni tak nak balik bilik dia, nak tidur bilik sini sebab roommate dia semua balik kampung. Kash okey je lah, lagi ramai, lagi syok dalam bilik. Mereka tengok movie sampai lupa kejadian tengah hari tu. Malam tu dalam pukul 2 pagi, Kash rasa nak terkencing. Bangun-bangun laptop tu buka. Lampu pun si Kamal tak tutup. Dua-dua tertidur. Kash bangun pergi tandas. Sunyi sepi je. Kash terus masuk dalam bilik air. Lepas tu dengar bunyi macam tapak kaki tak masuk tandas. Oh, lega, ada orang katanya. Tiba-tiba bunyi macam ada orang tengah basuh lantai. Apa kepelik yang malam-malam buta basuh lantai? Sahlah, ini benda lain. Lama jugalah Kash dalam bilik air tu sebab nak pastikan betul ke apa yang dia dengar ni. Kash ni jenis malas nak tegur, sebab bila tegur benda Allah ni muncul lah mengejut. Dia paling pantang lah kalau terkejut. Memang kena sumpah seranah lah. Orang tengah cuci tu tahu je Kash dalam bilik. Tiba-tiba orang tu bersuara, tandas nombor 1 tengah sembunyi ke? Dalam hati, aduh lah, malasnya aku nak layan. Tiba-tiba, buat apa tu? Dia mengangkang atas pintu bilik air tu. Allahu Akbar. Kash terus keluar dari tandas tu. Sah makcik cleaner tu. Kepala dia nak putus macam Nick Nearly Headless dalam cerita Harry Potter tu. Cuma yang ni macam tergantung dengan mata tak ada. Bayangkan dengan kepala nak putus tu, dia bercak-cak dengan Kash. Mau tak terkejut. Kash keluar tandas, tengok-tengok makcik tu ada dekat tangga pula. Sekarang ni kau nak apa? Aku penat lah. Jangan main serah macam ni, aku tak suka. Kau nak balik bilik dah ke? Oi, dah lah, kau nak apa ni? Aku nak kawan dengan kau nak. Aku sunyi. Banyaklah kau. Tu Kak Ponti duduk bertinggik dekat beranda belakang kau tu. Bukan kawan kau ke? Tiba-tiba makcik tu mendengus. Kash kot pantang setan jenis macam ni. Dengan tak semena-menanya Kash sembur ayat yang dia baca. Menjerit makcik tu. Kan dah mendapat. Aku dah cakap aku tak suka kau buat juga. Sekali lagi kau kacau aku, siap kau. Aku akan pastikan kau takkan muncul ke alam ni lagi. Makcik tu terus gaib. Kash terus masuk dalam bilik dalam keadaan marah. Si Kamal dengan Ijam dah sedar masa Kash masuk. Mereka dengar bunyi mengilai. Kash cuma jawab benda tu dan suruh mereka sambung balik tidur.
Cerita malam tu habis dan makcik tu bila terserempak dengan Kash je terus gaib. Kalau muncul pun dekat ampaian bawah je. Kash ada juga tanya senior-senior yang pernah duduk kediaman kolej ni. Mereka cakap yang makcik cleaner tu kena bunuh. Kash macam pelik jugalah, macam mana boleh kena bunuh? Ini kawasan kolej kot. Jadi dia abaikan je. Tentang makcik cleaner tu kekal misteri. Kalau tanya makcik tu pun bukan boleh pakai saya, kadang-kadang menipu je lebih setan ni. Okey, macam mana dengan cerita Kash kali ni? Kalau nak part 4, sila komen part 4. Dan menjadi lumrah hidup seorang manusia yang berakal untuk menghadapi dugaan musibah atau masalah dalam kehidupannya. Orang yang tenang akan melihat setiap masalah sebagai ujian. Ujian yang diaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini tak sama bagi setiap orang dari segi tahap perit atau kesusahannya. Sama ada berat atau ringan, ujian yang diberikan ini dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut kemampuan diri setiap hamba-Nya. Emailkan cerita seram anda ke alamat email di bawah atau join grup Telegram saya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ni. Kita berjumpa lagi di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.